Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya lagi, Sehistrozi. Let Histrozi teach you history. Okey, jadi untuk video kali ini kita berada pada bab yang keempat tingkatan 5. Tajuknya adalah sistem persekutuan di dalam negara kita. Okey, jadi fokus untuk video kali ini kita nak tengok secara general atau secara asasnya apakah itu sistem persekutuan. Alright. So negara kita merupakan negara yang menggunakan bentuk negara persekutuan. So apa ini negara persekutuan, sir? Negara persekutuan maksud asasnya adalah gabungan beberapa buah negeri atau kerajaan yang bersatu dan membentuk sebuah negara bersekutu. Dia diambil dari perkataan sekutu. Alright. So maksudnya dalam sesebuah negara dia mesti ada lebih daripada satu kerajaan yang berganding bahu dan bekerjasama untuk menjalankan pemerintahan di negara tersebut. Jadi itu yang menjadikan negara itu sebagai negara persekutuan. Macam negara kita Malaysia. Faham dekat sini? Jadi negara persekutuan ini dia tergolong ataupun apakah elemen penting yang perlu ada dalam sesebuah negara persekutuan? Elemen penting yang perlu ada dalam sesebuah negara persekutuan adalah yang pertama, dia mesti ada kerajaan persekutuan. Apa itu kerajaan persekutuan? Sekejap lagi saya terangkan. Dan yang kedua, elemen yang kedua, dia mesti ada kerajaan negeri. Apa pula kerajaan negeri? Apa beza kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, sir? Jadi saya akan terangkan. Dan yang ketiga, dia mesti ada pembahagian kuasa, yang mana kedua-dua kerajaan ini mempunyai kuasa yang berbeza-beza dalam memerintah negara kita. Alright, jadi tiga elemen penting ni yang perlu ada dalam sesebuah konsep negara persekutuan atau sistem persekutuan. Alright, so macam mana? Mungkin ada yang masih lagi confused, sir, sistem persekutuan macam mana, sir? So maksudnya kat sini sebenarnya dalam negara kita ni, kita tidak hanya diperintah daripada satu kerajaan sahaja. Maksudnya dalam negara kita ni kita ada banyak kerajaan, dan kerajaan-kerajaan ini dipecahkan mengikut negeri. Contohnya kita ada lebih kurang 13 negeri, 13 kerajaan negeri mewakili negeri-negeri yang ada dekat negara kita. Contoh kita ada negeri Kelantan, kerajaan negeri Kelantan, kerajaan negeri Kedah, kerajaan negeri Pulau Pinang, kerajaan negeri Melaka. Setiap negeri ini kita panggil sebuah kerajaan. Sebab setiap negeri ini diperintah oleh kerajaan negeri kita panggil. Dan kita ada satu kerajaan persekutuan yang mengawal ataupun yang menjaga keseluruhan negara, yang menjaga keseluruhan kerajaan, yang kita panggil sebagai kerajaan persekutuan. Dan kalau korang tengok dekat sini, ini adalah senarai kerajaan negeri dan senarai kerajaan persekutuan. So kita ada lebih kurang 13 kerajaan negeri, ada lebih kurang 13 jatah negeri kat sini. Tengok ada tak jatah negeri korang dekat sini? So kita ada 13. Kita ada Pahang, Kelantan, Terengganu, semua 13 termasuk Sabah dan Sarawak. Dan kita hanya ada satu saja kerajaan persekutuan. Saya rasa korang pernah nampak dah jatah negara ini. Ini adalah orang panggil lambang kerajaan persekutuan. Nampak tak dekat situ? Jadi satu campur dengan 13, jadilah 14 kerajaan di dalam negara kita. Sebab itulah kenapa dalam bendera Malaysia, kalau korang pernah belajar, dalam bendera Malaysia kita ada 14 jalur. Kan kenapa? Sebab mewakili 14 negeri ataupun mewakili 14 wilayah atau 14 kerajaan. Satu kerajaan pusat, satu kerajaan persekutuan, 13 kerajaan negeri. Jadi apa beza kedua-dua kerajaan ni, sir? 13 kerajaan negeri ni beza ke dengan kerajaan persekutuan? Berbeza. Kerja dan tanggungjawab kedua-dua kerajaan ini adalah berbeza. Jom kita tengok dahulu kerajaan persekutuan. Okey. So kerajaan persekutuan adalah kerajaan yang menjaga keseluruhan negara. Maksudnya ketiga-13 negeri dia di bawah kerajaan persekutuan ataupun kita panggil sebagai kerajaan peringkat pertama. Okey? Dan apakah tanggungjawab kerajaan-kerajaan persekutuan? Tanggungjawab kerajaan persekutuan dia tergolong atau bidang kuasa kerajaan persekutuan dia ada di dalam senarai persekutuan. Maksudnya nanti dalam video yang akan datang saya akan terangkan
ada lebih kurang 9 bidang kuasa kerajaan persekutuan yang korang kena tahu. Maksudnya 9 ni senang kita kata 9 job scope. Job scope, 9 kerja atau tanggungjawab kerajaan persekutuan yang kita akan belajar dalam video yang seterusnya, topik seterusnya. Jadi kerajaan persekutuan ini bertanggungjawab untuk menghasilkan undang-undang di dalam negara kita. Dan undang-undang yang dihasilkan oleh kerajaan persekutuan dihasilkan oleh badan perundangannya yang dinamakan Parlimen. Korang dah belajar pada bab yang ketiga kan, tentang badan perundangan Parlimen. Jadi apa-apa undang-undang yang dihasilkan oleh Parlimen, maksudnya dihasilkan oleh kerajaan persekutuan. So apa maksud dia kat sini? Maksudnya setiap dasar, setiap undang-undang yang dihasilkan oleh kerajaan persekutuan, yang dihasilkan oleh Parlimen perlu diikuti oleh semua negeri. Maksud 13 kerajaan negeri, kalau kerajaan persekutuan dah buat undang-undang di dalam Parlimen, semua kerajaan negeri kena follow. Apa undang-undangnya, sir? Undang-undang itu termaktub dalam 9 yang saya cakap tadi, yang korang akan belajar dalam video yang seterusnya nanti. Jadi apa-apa undang-undang yang termaktub dalam senarai persekutuan, ianya akan dibuat oleh kerajaan persekutuan dan semua kerajaan negeri kena follow. Contoh saya bagi satu adalah dari segi pendidikan. Pendidikan adalah salah satu bidang kuasa di dalam kerajaan persekutuan, yang mana bila kerajaan persekutuan dah buat dasar atau undang-undang dalam pendidikan, semua negeri kena follow. Contoh macam silibus, macam silibus sekolah. Jadi bila kerajaan persekutuan dah buat undang-undang tentang bagaimanakah sukatan pelajaran, satu Malaysia kena follow. Satu Malaysia, setiap sekolah di setiap negeri kena follow. Itu maksudnya. Boleh faham dekat sini? Berbeza pula dengan kerajaan negeri. Kerajaan negeri pun ada kerja-kerja dia, ada tanggungjawab dia yang termaktub atau bidang kuasa yang tergolong termaktub dalam senarai negeri. Ada lebih kurang 5 senarai negeri yang ada di bawah peruntukan kerajaan negeri. So maksudnya bidang-bidang kuasa dalam senarai negeri ni hanya khas untuk negeri itu sahaja. Macam mana susah? Maksudnya setiap negeri dia boleh berbeza. Macam mana tu? Jadi saya akan terangkan. Okey? Jadi kerajaan negeri pun ada menghasilkan undang-undang dia sendiri. Dan undang-undangnya dihasilkan oleh badan perundangan mereka, iaitu yang kita gelar sebagai Dewan Undangan Negeri ataupun DUN. DUN. Okey. So maksud kat sini setiap negeri dia akan ada satu Dewan Undangan Negeri, akan ada satu DUN. So maksudnya kalau kita campur semua, kita ada berapa DUN dekat Malaysia ni? Suppose tahu jawapan dia, boleh turunkan di ruangan komen. Saya nak tengok ada berapa DUN yang ada dekat Malaysia ni. Siapa pandai boleh bagi tahu dekat saya. Ada berapa Dewan Undangan Negeri kat Malaysia ni? Kalau pandai, boleh turunkan di ruangan komen. Saya nak tengok jawapannya betul ataupun tidak. Jadi, apakah undang-undang yang perlu dibuat oleh kerajaan negeri? Maksudnya, apa-apa undang-undang yang dibuat oleh kerajaan negeri, negeri itu saja yang pakai. Contohnya saya bagi satu tentang Hari Pelepasan Negeri atau Hari Cuti Negeri. Korang perasan tak? Bila kita duduk kat Malaysia ni kan, setiap negeri itu cutinya berbeza-beza. Ada negeri yang cuti pada hari Sabtu dengan Ahad. Tapi ada negeri yang cuti pada hari Jumaat dengan Sabtu. Kenapa boleh jadi macam ni? Kenapa berbeza? Kenapa ada negeri cuti Sabtu Ahad? Kenapa ada negeri yang cuti Jumaat Sabtu? Apa beza dia? Sebab ianya ada ditetapkan oleh kerajaan negeri tersebut. So maksudnya kerajaan negeri tersebut boleh tetapkan hari apa mereka nak cuti, sebab Hari Pelepasan Negeri dah ditetapkan oleh setiap kerajaan negeri tersebut. Sebab itulah kenapa Hari Pelepasan Negeri itu berbeza. Faham tak? Maksudnya apa-apa yang termaktub dalam senarai negeri, kalau berbeza setiap negeri pun tak jadi masalah. Alright, contoh macam dekat Selangor, contoh Hari Keputeraan Diraja, contoh Hari Keputeraan Sultan. Contoh kalau hari ini Hari Keputeraan Sultan Selangor, satu Selangor cuti sebab ada dapat Hari Pelepasan Negeri. Adakah negeri Perlis kena cuti? Tak perlu. Adakah negeri Pahang kena cuti? Tak perlu. Negeri mereka saja yang cuti. Tak perlu satu Malaysia cuti. Faham tak dekat situ? Itu maksudnya apa-apa yang termaktub dalam senarai negeri, dia khas untuk negeri itu sahaja. Contohnya Hari Pelepasan Negeri. Kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang apakah lagi senarai-senarai yang tergolong dalam senarai negeri, kita akan belajar dalam video yang seterusnya nanti, dalam satu topik yang seterusnya nanti. Korang akan tengok ada 5 kesemuanya, saya baru sebutkan satu.
Nampak dekat sini. So korang boleh tahu dah dekat sini beza antara dua kerajaan. So kerajaan persekutuan dihasilkan undang-undang satu Malaysia kena follow. Tak ada negeri yang tak boleh follow benda yang sama. Maksudnya setiap negeri kena standardize. Bila ini dah buat undang-undang, setiap negeri kena follow undang-undang yang sama. Tapi ada certain negeri yang ada certain undang-undang yang dibuat oleh kerajaan negeri, dia hanya khas untuk negeri itu saja follow. Negeri lain tak follow pun tak apa, tak jadi masalah. Faham tak kat situ? Ini perlu semua negeri seluruh Malaysia follow. Yang ni hanya khas untuk negeri mereka masing-masing sahaja. Nampak dekat situ? Dan dalam bahagian seterusnya nanti juga kita akan belajar satu lagi senarai yang kita panggil sebagai senarai bersama. Senarai bersama ni maksudnya kerajaan negeri pun ada tanggungjawab, kerajaan persekutuan pun ada tanggungjawab, kerajaan negeri pun ada tanggungjawab dari masing-masing. Apa benda tu, sir? Kita akan belajar dalam video yang akan datang nanti dalam satu topik yang seterusnya. Okey? Boleh dekat situ? So, itu sahaja serba sedikit asas tentang sistem kerajaan persekutuan ataupun sistem persekutuan. Okey? So, insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik untuk kita bincangkan bersama dengan saya, Sir Histrozi. Let Histrozi teach you history. Okey? Bye!